ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقال أيضا قل أفرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya kasihi tuan pengurusi barisan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang kepada kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kasih sayangnya Allah pada kita. Diberi kesempatan kepada kita untuk menyebut nama Allah. Kerana nikmat ini tidak akan dapat bila kita akan rasa nikmat itu sangat bernilai bila nikmat tadi sudah hilang daripada diri kita. Pada masa itulah baru kita akan rasa setiap perkara yang pernah kita buat sangat bernilai. Lebih-lebih lagi perkara agama. Perkara agama yang mana dalam amalan agama semua berpahala. Dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah dia, percakapan dia, semuanya menjadi kebaikan untuk diri dia sendiri. Itu beruntungnya orang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajib orang mukmin ni. Sungguh ajib urusan orang mukmin. Setiap apa yang perkara yang berlaku atas diri dia, perkara yang baik, bila berlaku dekat atas diri dia, dia bersyukur, maka itulah kebaikan. Fakana khairul lahu, kebaikan untuk diri dia. Bila musibah ataupun ujian datang pada dirinya, dia bersabar, maka itu pun kebaikan untuk diri dia. Sebab itulah Nabi kata sangat ajaib orang mukmin ini. Maka kita sebagai orang mukmin beriman kepada Allah Ta'ala, kita doa minta supaya Allah istiqamahkan kita, Allah Ta'ala mudahkan kita mengamalkan agama walau macam mana keadaan pun. Hari ni pun kita tengok, sekarang ni pun ujian yang Allah Ta'ala datangkan sekarang ni. Allah nak tengok macam mana keadaan kita ni, adakah nak istiqamah untuk amalkan agama ataupun tidak kan? Hari ni je ada satu masjid kata ada kes, Allahu Akbar. Jadi nak bagi tu ujian lah kan. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala hindarkan kita. Baca kalau kita bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. 3 kali pagi, 3 kali petang kan. Niat yakin betul-betul Allah jaga kita, Allah hindar kita dari segala musibah, termasuklah Covid apa semua ni. Semoga Allah hindarkan kita. Di samping kita menjagalah taat apa yang telah diaturkan ataupun telah diberi SOP apa semua tu, kita cubalah taat, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Alhamdulillah hadirin hadirat dirahmati Allah. Bersama kita kembali dalam membicarakan kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang mana ulama bagi tahu bila kita dengar bertambah iman kita. Dan bila kita cuba untuk jadikan mereka-mereka ni sebagai petunjuk ataupun sebagai ibrah, perkara-perkara yang manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah Nabi sendiri bagi tahu bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum.
Mana-mana di antara sahabat-sahabat aku yang kamu cuba untuk ambil petunjuk daripada mereka, ambil manfaat daripada cerita mereka, insya-Allah kamu akan dapat petunjuk dan kamu akan dapat manfaat daripada cerita mereka. Maka sebab itulah kita cerita lagi dan lagi tentang kisah-kisah para sahabat, orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya sedikit sebanyak kesemangatan, amalan, kebaikan dalam diri mereka tu boleh meresap dalam diri kita. Jadi jadikan sebagai ibrah, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita dah cerita tentang siapa? Sahabat yang bernama Sa'id bin Bashir, kan? Sa'id bin Zaid. Yang mana ayahnya, berkat doa ayahnya yang mencari kebenaran, yang mana dia dah tahu akan datang satu nabi, yang mana ayahnya juga seorang yang mencari hak perkara yang benar, tapi tak sempat berjumpa nabi. Sebelum meninggal dia telah doa, keluarlah satu doa daripada mulut dia, ya Allah, kalaulah aku ni tak dapat nak mendapatkan kebenaran ni, jangan kau haramkan anakku, keturunanku daripada perkara yang haram. Dan Allah kabulkan. Akhirnya anaknya bernama Sa'id bin Zaid dapat Islam, beriman dengan Allah dan Rasul, dan sentiasa bersama Nabi SAW, menjadi sahabatnya Nabi. Pada malam ni saya suka nak ceritakan satu kisah yang lebih kurang, iaitu satu orang yang mencari kebenaran, dan beliau juga merupakan satu orang yang ahli dalam agamanya, iaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi SAW sabda, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila Abdullah bin Salam. Siapa yang nak suka, siapa yang seronok nak tengok satu orang lelaki daripada ahli syurga, maka lihatlah kepada Abdullah bin Salam. Nabi dah bagi tahu. Nabi dah bagi tahu pada sahabat awal-awal lagi. Kan, sahabat-sahabat mereka iman kuat, walaupun dalam keadaan ada di antara mereka yang memang dah dijanjikan syurga kat dunia lagi, kan? Dalam kehidupan mereka dah dapat berita dia ahli syurga, tapi tak terkesan. Sahabat-sahabat teruskan amalan mereka, teruskan sedekah mereka, teruskan segala amalan-amalan kebaikan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahkan mereka takut untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana ada antara sahabat, Sayyidina Umar kata, aku ni kalau boleh nak selamatkan orang lain daripada masuk neraka Allah Ta'ala, nak tutup semua pintu neraka, supaya dengan badan aku nak selamatkan orang daripada masuk neraka Allah. Ada sahabat kata, alangkah indahnya kalau aku ni jadi seperti seekor burung yang hanya keluar pagi cari makan, lepas tu balik ke sarang esok pagi, macam itulah sampailah aku ni mati. Kata sahabat, tak seronok. Maksudnya apa? Takut dengan ujian-ujian yang ada ke atas muka bumi. Itu sahabat Nabi SAW. Jadi kita nak ambil ibrah lah macam mana kehidupan mereka. Begitulah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni nama dia Husain bin Salam. Asalnya nama sebelum Islamnya adalah Husain bin Salam, Hasayanun Husain bin Salam. Beliau ini ialah satu orang habran min ahbaril Yahudi, satu orang pendeta Yahudi. Ni beliau ni pendeta daripada di kalangan pendeta-pendeta orang Yahudi. Kira kita kata Imam Musa lah, Imam Musa Yahudi pada zaman tu, di Yathrib, di Madinah. Yang mana pada ketika itu ahlul Madinah, wa kana ahlul Madinati ala ikhtilafi milalihim wa yanhalihim yujillunahu wa yu'azzimunahu. Di kalangan ahli Madinah pada ketika itu bukan hanya satu agama, bahkan banyak agama pada ketika itu. Dan pada zaman tu juga Nabi SAW sendiri pada ketika itu telah hantar Abu Musa al-Ash'ari ataupun Mus'ab bin Umair ke Madinah, ke Yathrib untuk berdakwah. Pada masa itu ada juga agama, ada yang tiada agama, ada yang ada Yahudi, ada juga orang Islam, ada yang menyembah berhala. Tapi mereka ni menghormati Husain bin Salam, pendeta Yahudi ni. Dia hormat.
Kenapa? Akhlak dia. Sebab dia satu orang yang istiqamah. Dalam riwayat ini mengatakan dia satu orang yang bainan nas bituqa wassalah mausufan bil istiqamah wassidqi. Dia pendeta yang satu orang pendeta yang jaga takwa, jaga dia punya diri dia disifatkan dengan satu orang yang istiqamah, orang yang benar, walaupun ni satu orang pendeta. Masya-Allah. Dan Husain ni hadirin hadirat dirahmati Allah, hidup dalam keadaan Yahya hayatan hadiatan wadi'atan, dalam keadaan tenang dan dalam keadaan damai, sejahtera lah hidupan dia pada ketika itu. Walakinnaha kanat fil waqti nafsihi jaddatan nafi'atan. Akan tetapi dia merasakan dia ni satu orang yang ada disiplin lah, kita kata. Dia sangat menitik beratkan waktu. Maksudnya dia rasa waktu ni satu benda yang sangat berharga. Itu sebablah sampai sekarang pun waktu ni banyak macam pepatah. Orang kata waktu tu emas, waktu tu umpama emas, waktu tu umpama pedang, tersilap habis tersiat kulit. Contoh kan, nak bagi tu waktu tu sangat berharga. Itu sebab ulama sini bagi tahu, kata orang-orang hikmah sini bagi tahu, waktu seminit yang lepas takkan kembali. Maka sebab itulah orang beriman dia akan merasakan setiap waktu tu sangat berharga. Tidak akan berlalu satu waktu melainkan waktu yang berlalu itu bersama dengan amalan kebaikan. Itu untuk orang-orang yang beriman. Masya-Allah. Seperti juga Husain ni, dia satu orang pendeta yang mana dia membahagikan qassama waqtahu aqsaman thalathah. Dia membahagikan waktu dia 3 waktu dalam kehidupan dia. Fasyatrun fil kanis, satu waktu dia utamakan waktu tadi untuk berada di gereja. Pendeta ni Husain bin Salam ni, untuk apa? Ajar orang-orang wal ibadah, untuk beribadah, lil wa'zi wal ibadah, untuk menasihati orang ramai dan beribadah. Imam besar, pendeta. Wasyatrun fi bustan, dan satu waktu dia peruntukkan untuk bekerja, untuk mencari keperluan dengan bercucuk tanam di kebunnya. Kan, untuk bercucuk tanam di kebun dia. Wasyatrun ma'at Taurah, dan satu waktu dia membaca ataupun mentalaah kitab Taurat litafaqquhi fid din, untuk mempelajari agama. Jadi orang Yahudi ni dia belajar kitab Nabi Musa, kitab Taurat. Hadirin hadirat dirahmati Allah, dia ni satu orang alim, tapi alim pada agamanya pada ketika itu, iaitu Yahudi. Tiap-tiap kali dalam riwayat ni mengatakan kullama qara'at Taurat, tiap-tiap kali dia baca kitab Taurat, dia akan membaca begitu lama satu tajuk yang menceritakan tentang pengkhabaran Nabi yang akan datang, Nabi yang datang daripada Mekah. Rupanya ada cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab Taurat. Maka tiap-tiap kali dia baca, berhenti sampai kisah Nabi yang akan datang daripada Mekah, maka dia akan baca berulang-ulang. Ni Husain bin Salam. Cara Allah Ta'ala nak tunjukkan, nak bagi hidayat pada dia. Maka hadirin dirahmati Allah, dia pun cubalah mendalami yastaqsi awsaf hadzal nabi. Dia cuba mendalami sifat-sifat Nabi tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatihi, macam mana alamatnya, tanda-tanda kedatangannya. Dan dia wa yahtazzu farahan li annahu sayahjuru baladahu alladhi bu'itha fihi. Dia dah tahu akan datang Nabi tadi ke negerinya, iaitu Yathrib, Madinah, berhijrah daripada Mekah. Menunggu-nunggu dalam keadaan gembira. Dia menunggu. Maka hadirin dirahmati Allah, maka tiap-tiap kali dia baca kullama qara'a hadhil akhbar aw marad bi khatiratihi yatamanna 'ala Allah, dia sendiri berhasrat dalam hati dia supaya Allah panjangkan usia dia sehingga dia dapat menyaksikan, dapat melihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Dia telah menyediakan diri dia untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin dan hadirat dirahmati Allah, akhirnya Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Istajaballahu jalla wa azza doa Al-Husain bin Salam. Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Sehinggalah tiba satu waktu yang mana Nabi SAW berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ke Madinah daripada Mekah.
Ketika itu sahabat-sahabat yang lain bersama Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair kalau tak silap saya, ataupun Abu Musa al-Asy'ari yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah untuk berdakwah. Pada ketika itu dah ada dah dakwah Islam. Jadi sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri datang bersama beberapa orang sahabat dan bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana kita tahu ketika datangnya Nabi, orang-orang Madinah begitu suka sehingga kan mereka menyanyikan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da', kan, menyanyikan lagu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika itu pada ketika hari kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi orang-orang berkumpul. Maka Husain bin Aslam tadi ni pun sama-sama lihat dia punya semangat. Dia ceritakan di sini, wa kuntu sa'ata idzin fi ra'si nakhlatin. Dalam riwayat ni mengatakan semangatnya dia tunggu Nabi sampai dia panjat pokok kurma tu, dia panjat nak tengok Nabi dari jauh. Botol apa tak botol ni Nabi, kata dia kan. Nak bagi tahu apa, dia ni satu orang ulama Yahudi, dia nak tengok betul ke tak sifat-sifat yang ada pada Nabi. Dia tengok dari jauh. Dan makcik dia wakanan ammati, iaitu satu orang makcik dia Khalidah binti Harith, duduk di bawah pokok. Maka bila mana dia dengar Nabi dah sampai di Madinah, tiba-tiba dia terus menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lihat Nabi masuk, dia tengok dah nampak dah tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia ucap di mulutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berkata makcik dia, makcikku, di sini diceritakan sendiri oleh Husain bin Aslam, Husain bin Salam tadi kan, dia cerita sendiri. Dia kata ketika mana makcikku terdengar aku mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka makcikku terus berkata khayyabakallah, semoga Allah mencelakakan kamu, kata dia. Kenapa pula? Wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran qadiman ma fa'alta syai'an fawqa dhalik. Dia kata demi Allah, kalaulah seandainya kamu dengar Musa bin Imran, Nabi Musa lah, datang, kamu mungkin takkan buat perkara ni. Maka aku berkata untuk meyakinkan makcikku, berkata, ai ammah, wahai makcikku, sesungguhnya wallahi akhara Musa bin Imran, Musa bin Imran wa ala dinihi, sesungguhnya Musa bin Imran yang datang ni ialah orang seperti mana Musa bin Imran, seperti Nabi Musa. Mereka ni memang menganut agama Yahudi yang mengimani dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka wa ala dinihi, dia ni Nabi SAW ni datang ni bawa agama seperti Nabi Musa. Dan apa yang diutuskan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang datang ni, itulah diutuskan kepada Nabi Musa. Dia jelaskan sebab dia orang ahli ilmu, ulama. Dia ulama Yahudi, dia tahulah cerita tentang Nabi SAW. Maka diamlah, kan, makcik dia kata, wa qalat ahwan nabiy alladhi kuntum, ini ke Nabi yang kamu duk ceritakan pada kami ni, yang akan menyempurnakan risalah Nabi Allah, risalah Tuhannya. Maka aku pun berkata na'am. Kalau begitu tak apalah, kata makcik dia. Kalau begitu tak apa, kita tengok macam mana nanti. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, kemudian dia pun turun daripada pokok tadi, dia pun terus meluru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan lagi, fara'aitun nasa yazdahimuna bi babihi fazahamtuhum hatta sirtu qariban minhu. Kata, aku lihat manusia pada ketika itu semua orang seronok dengan kedatangan Nabi. Orang-orang Islam di Madinah pada ketika itu memang nak sangat Nabi datang hijrah bersama-sama di Madinah, kerana tahu keadaan Nabi dan sahabat yang berada di Mekah, telah disakiti, telah dibebani dengan berbagai-bagai ujian oleh orang puak-puak kafir Quraisy. Jadi ketika itu kedatangan Nabi itu menyebabkan mereka sangat gembira. Pada ketika itu juga hadirin hadirat dirahmati Allah, di Madinah itu ramai dah masuk Islam. Ada sebahagian daripada orang Madinah ni memang orang-orang di kalangan orang-orang Yahudi. Sebahagian daripada mereka ni memang di kalangan orang Yahudi, termasuklah Husain bin Salam tadi. Maka ketika mana Husain bin Salam ni dia kata, aku lihat ramai orang berjumpa dengan Nabi, salam dengan Nabi, maka aku pun berebut juga nak jumpa dengan Nabi. Sampailah aku berada dekat dengan Nabi SAW, dapat juga jumpalah.
Dia ceritakan lagi, fakana awwala ma sami'tuhu minhu qawluhu, maka perkara yang pertama aku dengar daripada mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Nabi SAW bersabda pada ketika itu, ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia. Pada ketika itu Nabi sampai di Madinah, Nabi terus bagi tahu pada manusia di ketika itu, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Afshus salam ni maksudnya rajin-rajinlah beri salam, sebarkanlah salam. Sebab Nabi SAW dan satu hadis Nabi, inna min asyratis sa'ati at-tahiyyatu 'alal ma'rifati, di antara sebahagian daripada tanda-tanda kiamat, mungkin tanda kecil, apa dia? At-tahiyyatu 'alal ma'rifah, memberi salam hanya pada orang yang kenal. Itu tanda kiamat punya, memberi salam pada orang kenal. Jadi orang tak kenal tak beri salam, kan? Jadi kita kena sebarkan salam. Itu sebab Nabi kata afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian ni. Orang Islam ni kena sebarkan salam antara kalian. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi salam tu ada tata cara dia lah, kan? Ada tata cara dia, adab dia, kan? Dia ada adab dia lah. Bagus orang yang berjalan salam pada orang yang duduk. Contohnya orang yang di luar bersama dengan orang dalam. Biar kalau kita tahu orang tu tengah dalam keadaan macam mana, kan, mungkin dalam tandas, tak perlulah kita bagi salam, kan? Sebab apa? Beri salam tu sunat, jawab tu wajib, kan? Jawab salam tu wajib hukum dia. Tak, sehingga kan dalam kitab adab sini begitu, kalau ada orang salam kita dalam tandas, kita janganlah jawab. Bila nak jawab, keluar tandas baru jawab. Boleh pula, maksudnya tak jawab tapi keluar tandas, orang tu mungkin dah pergi, kita jawab Waalaikumsalam. Sebab apa? Nak tunaikan hak salam tadi, kena sebarkan salam. Terus Nabi bagi tahu, wa at'imut ta'am, berilah makan, berilah orang makan, maksudnya jamulah makan. Ini pun antara perkara yang Nabi sarankan pada kita, supaya kita sentiasa jamu orang makan, rajin-rajin jamu makan, buat kenduri, kan? Jamu orang makan. Ada beberapa orang sahabat, seperti Abu Hurairah, Abu Hurairah ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia adalah salah seorang sahabat yang suka orang datang rumah dia. Tapi sekarang ni musim-musim Covid ni, jangan kita panggil ramai-ramai, kan? Tahu orang datang daripada mana kita tak tahu, kita pun tak jaga SOP, tak pasal-pasal kena. Jadi maksudnya kita rajin beri makan. Antara sahabat ni Sayyidina Ali ni, dia kata kalau orang tak datang rumah dia, dia rasa risau, kan? Sebab apa? Orang datang rumah beri makan, dapat makan makanan dia ni membawa rahmat. Masya Allah. Betul juga Nabi SAW bersabda lagi, wasallu bil laili wan nasun niyam, solatlah kamu di waktu malam dalam keadaan orang manusia ni tengah sedang tidur, kan? Solat malam. Hadirin hadirat dirahmati Allah, ini anjuran Nabi. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi SAW beritahu, dalam hadis kursi, setiap malam, tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah, setiap malam Allah Ta'ala akan turun daripada di arasy Allah Ta'ala akan turun ke langit pertama dunia ni, langit pertama dunia. Dan Allah Ta'ala akan bagi tahu apa? Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fas'a, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta-mintalah pada Allah, pasti aku akan kabulkan, Allah kata. Kalau kamu nak minta pertolongan, mintalah. Tapi kita pada masa tu tak sedar, kan? Dibuai mimpi, Masya Allah. Jadi kita cubalah bangun. Antara sahabat-sahabat ni, mereka ni, Abdullah bin Umar dalam riwayat mengatakan, beliau ni kalau terbangun je waktu malam terus solat. Tu amalan dia. Dia terbangun, mungkin terbangun nak kencing, terbangun mungkin terkejut, terus bangun untuk solat. Allahu Akbar. Jadi kita cubalah latih diri kita untuk hidupkan malam. Imam Syafi'i sini bagi tahu, man talabal ula saharal layali, satu orang yang nak menuntut, nak cari kebaikan, nak cari kemuliaan, maka bergadang, bukan berdagang, bergadanglah. Tu bahasa orang sana, orang apa, bahasa orang belah sana, dia kata apa? Bergadang ni berjagalah waktu malam, dengan solat, berzikir, sujud kepada Allah, menangis-nangis, minta ampun pada Allah Ta'ala. Kan? Sallu bil laili wan nasun niyam, Nabi kata, solatlah kamu di waktu malam dalam keadaan manusia lain tengah tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu
kamu rajin beri salam, kamu rajin beri makan orang, kamu rajin jaga solat malam, tadkhulul jannah, masuklah kamu dalam syurga dalam keadaan sejahtera. Inilah perkara antara hadis yang antara perkara yang keluar daripada mulut Nabi, yang Husain bin Salam kata, aku dengar perkara yang pertama Nabi bagi tahu ketika mana Nabi sampai di Madinah. Masya-Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dia kata aku masih lagi faja'altu atafarrasu fihi wa atamalla minhu, aku menyelidik, aku tengok keadaan Nabi, aku tengok perwatakan Nabi SAW. Fa aiqantu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab, aku tengok, aku yakin wajahnya tidak ada wajah raut wajah satu orang penipu, kata dia dapat baca, ada ahli ilmu. Dia tengok keadaan Nabi, dia tahu ni bukan orang penipu, ni bukan orang saya saja. Kemudian aku pun hampir kepada dia, wa syahidtu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, aku terus mengucapkan di hadapan Nabi SAW dengan begitu yakin bahawa aku mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi SAW itu ialah pesuruh Allah. Nabi terus toleh kepada dia, faltafata ilaihi, Nabi terus toleh dia, siapa ni? Wa qala masmuka, siapa nama kamu? Nabi tanya. Faqultu Husain bin Salam, akulah Husain bin Salam ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, bal Abdullah bin Salam. Nabi terus tukarkan nama dia daripada Husain kepada Abdullah bin Salam. Gunakan nama Abdullah bin Salam, seolah-olah gitulah. Maka aku pun berkata, na'am ya Rasulullah, Abdullah bin Salam. Nama Abdullah, nama maksudnya nama-nama yang disandarkan kepada nama Allah, itu antara nama-nama yang baik. Dalam beberapa kitab memang antara anjuran untuk memberi nama anak-anak kita ni, antara nama yang baik yang pertama-tama disarankan ialah nama yang disandarkan dengan nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Rauf. Itu antara nama-nama yang baik yang kalau kita nak bagi nama pada anak-anak, nama yang baik. Memang itu antara nama yang diprioritikan yang awal lah, untuk bagi nama. Kan? Bolehlah kita gunakan nama tu, kan? Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, apa kata Abdullah bin Salam tadi yang dia dah tukar nama tadi, dia kata wallazi ba'atsa bil haq ma uhibbu anna li bihi isman akhar ba'da al yawm, kata dia. Mulai daripada hari ni aku dah tak suka dah, tak mau dengar dah orang panggil aku nama lain. Abdullah bin Salam ni nama yang terbaik untuk aku. Dia kata. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dia pun kembali daripada sisi Nabi SAW, dan dia pun mendakwahkan isterinya, mengajak isteri masuk Islam, anak-anaknya, keluarganya. Maka semua keluarga dia masuk Islam, beserta makcik dia yang tadi duk tempelak dia ketika dia sebut nama Allah. Makcik dia pun masuk Islam juga, yang bernama Khalidah. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian aku pun berkata kepada keluargaku, kata dia, inni qultu lahum uktumu islami, kamu sembunyikanlah keislamanku ni. Aku ni pendeta di kalangan Yahudi, orang kenal aku, orang Yahudi sanjung aku. Sebab masa sekarang ni sembunyikanlah keislaman aku dan keislaman kamu daripada orang-orang Yahudi yang lain, sehinggalah aku mengizinkan pada kamu. Dia bagi tahu pada keluarga dia. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dia pun kembali jumpa dengan Nabi SAW. Dia beritahu, wahai Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtanin wa qaumu buhtanin wa batilin. Sesungguhnya orang Yahudi ni kaum yang pendusta, kaum yang batil lah, kaum pendusta, kaum yang memang teruk lah akhlak dia. Wa inni uhibbu an tad'u wujuhahum ilaik. Dia punya tengok keinginan ni sifat antara sifat sahabat yang ada pada diri setiap sahabat. Dia tak nak dia sendiri yang dapat manfaat, dia tak nak dia sendiri yang dapat pahala, bahkan dia nak ajak orang lain pun dapat pahala juga. Ni orang beriman macam tu. Dia jangan dia sendiri yang buat amal, dia rasa diri dia kena ajak orang lain juga untuk buat amal. Dia datang solat, dia rasa macam tak seronok kalau dia seorang solat daripada kalangan jiran-jiran dia. Dia ajak semua jiran dia datang solat. Jomlah pergi solat, kan? Dia ada fikir untuk orang lain. Ini sifat sahabat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dia pun bagi tahu pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku ni sangat suka kalau kamu dapat ajak pembesar-pembesar Yahudi ni, yang sebab kata apa, kita satu level dengan aku ni untuk masuk Islam. Dan sebelum tu wahai Rasulullah, tasturuni anhum, kau sembunyikan aku, maksudnya aku bersembunyi dulu fi hujrati, dalam satu bilik
Kemudian kamu tanya mereka, wahai Rasulullah. Jadi dia berpakat dengan Nabi lah macam mana nak berdakwah kepada pendeta-pendeta Yahudi yang lain. Dia pakat macam mana, wahai Rasulullah, ketika kamu berdakwah kepada mereka, aku duduk sembunyi dulu dalam bilik, aku dengar dulu apa jawapan mereka, sehinggalah kamu dakwah mereka pada Islam. Apa kata dia? Fa innahum in alimu, kalaulah mereka tahu aku ni dah masuk Islam dulu, maka mereka akan hina aku, mereka akan tomah aku, dan mereka akan mengingkari aku. Ini sifat orang Yahudi. Hadirin hadirat dirahmati Allah, ulama bagi tahu orang Yahudi ni dia pelik, dia cepat berubah. Orang Yahudi ni dia cepat berubah. Tu sebab dalam Quran Allah sendiri bagi tahu, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani ni dia takkan redha. Dia kerana dia tahu kebenaran, tapi dia tak redha dengan kita, dengan agama Islam ni. Antara salah satu sebab dia kata semua nabi-nabi semua daripada Bani Israel. Tiba-tiba Nabi SAW ni lahir daripada puak Quraisy, orang Mekah. Itu antara sebab juga yang menyebabkan dia orang tak nak ikut Nabi SAW. Sedangkan dia tahu dalam kitab mereka termaktub, ada yang mengatakan dalam kitab mereka